cabaran tersebut untuk memberi beberapa pandangan terhadap isu yang kita bincangkan pada malam ini berkait dengan pembinaan Malaysia baru pasca rasisme. Khususnya tema yang kita bincangkan pada malam ini berkait dengan peristiwa 13 Mei yang sudah pun dibincangkan oleh Pak Subki dan juga Yang Berhormat Tuan Lee siang sebentar tadi. Bagi saya, kalau kita lihat sejarah ketiga-tiga kaum utama yang ada di Malaysia ini, sebenarnya ia bukan satu malapetaka buat negara, tapi dia satu anugerah kepada negara kita. Kerana secara kebetulannya ketiga-tiga bangsa utama ini, iaitu Melayu, Cina dan India ini, kesemuanya mempunyai sejarah yang silam yang cukup hebat, yang perlu dibanggakan dengan lahirnya ketamadunan yang tinggi daripada sejarah bangsa masing-masing. Orang-orang Cina boleh berbangga dengan tamadun awal Cina yang berpusat di tanah besar Cina, yang telah membina satu ketamadunan yang cukup hebat dari sudut budaya, pentadbiran, termasuk teknologi. Begitu juga dengan orang-orang India dengan tamadun Indus yang cukup awal dibina di India, yang juga lebih awal lagi daripada tamadun-tamadun yang ada di bumi Eropah pada hari ini. Dan tidak terlepas orang Melayu sendiri ada sejarah ketamadunan kerajaan Melayu Melaka yang berusia 111 tahun, diperintah oleh Sultan-Sultan Melaka yang adil, yang melayani rakyat pelbagai kaum. Yang mana tercatat pada ketika itu, kerajaan ini pernah berjaya membina pelabuhan interport antara yang terpenting dalam dunia, yang ketika itu ada sejarawan yang mengandaikan perumpamaan pelabuhan Melaka pada ketika itu seumpama Jepun kepada dunia pada hari ini. Itu hebat Melaka pada zaman itu. Walaupun bagaimanapun, setelah merdeka sampai ke hari ini, kita sering dimomokkan dengan hantu-hantu ataupun cerita-cerita yang negatif yang melibatkan ketiga-tiga bangsa. Orang India sinonim dengan mabuk, orang Cina selalu disinonimkan dengan kuat berjudi, dan orang Melayu selalu disinonimkan dengan malas bekerja. Sedangkan ketiga-tiga bangsa ini mempunyai tamadun yang cukup tinggi, yang sekiranya kita pelajari dan kita hayati bersama, kita kongsi pembinaan tamadun ketiga-tiga tamadun ini, kita mampu untuk membina Malaysia baru yang jauh lebih baik daripada negara-negara yang ada di barat pada hari ini. Itu sejarahnya. Dan kita sebagai seorang yang menganut ajaran Islam, diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada beza di antara Arab dan bukan Arab, melainkan takwa, iaitu beriman dan berlaku adil kepada semua kaum dan semua makhluk yang ada di muka bumi. Walaupun dia seorang rasul, dia tidak ajar kepada kita untuk mengatakan bangsa dia yang paling baik, bangsa dia yang paling mulia. Dan kalau kita lihat pada sejarah tamadun dunia, secara khususnya tamadun Islam, daripada Madinah sampailah ke Istanbul, kesemuanya dibina berasaskan kepada multi culture dan multiracial yang melibatkan pelbagai kaum dan agama. Bahkan bukan majmuknya tamadun ini melibatkan tiga bangsa seumpama Malaysia, tetapi ratusan bangsa pernah bernaung di bawah satu tamadun, di bawah satu kerajaan dalam tempoh ratusan tahun lamanya. Saya terbaca satu tulisan, jika tidak silap saya, Ismail Faruqi, yang mana beliau mengkaji pada zaman Osmaniyah. Bila dicampur keseluruhan warga Osmaniyah itu daripada Moskow sampai ke tanah Melayu, luasnya wilayah itu, majoriti penduduknya bukan beragama Islam, tetapi bukan Islam yang majoriti. Tetapi bagaimana kerajaan ini boleh bertahan 500 tahun lebih, hampir 6 abad? Kerana pemerintahnya adil, berlaku adil kepada semua kaum dan saling memahami di antara satu sama lain. Pada zaman tahun ke-8 Hijrah, kalau kita tengok, Nabi sebagai orang Makkah, pada awal hijrah, dia dijemput oleh orang Madinah untuk duduk di Madinah. Sebab apa dia boleh pergi ke Madinah walaupun dia bukan orang yang menjadi tuan kepada Madinah? Sekarang kita bincang isu ketuanan, Melayu ketuanan, berbagai-bagai. Orang Cina ni pendatang, penceroboh dan sebagainya. Nabi bukan penduduk Madinah. Kenapa dia boleh diterima ke Madinah? Kerana dia datang untuk memerdekakan Madinah, memuliakan orang Madinah, memajukan orang Madinah. Tahun ke-8 Hijrah, bila nak berlaku peristiwa Fathul Mekah, Nabi balik ke Mekah, negeri, tanah tumpah darah dia, dia bawa bersama dengan dia orang-orang Madinah yang menjadi tentera-tentera dia ketika itu.
Kalau zaman kita ini, orang istilahkan Nabi khianat kepada negara. Dia orang Mekah, dia Quraisy. Tapi bila datang nak serang balik Mekah, dia bawa bersama dengan dia orang daripada Madinah. Tetapi itu bukan definisi dan konsepnya dalam agama kita. Bagi pemimpin yang bercakap di atas dasar agama pada hari ini, yang menuduh bangsa lain sebagai penceroboh dan sebagainya, dia kena ambil iktibar daripada ini. Kerana bagi kita yang memerdekakan satu-satu tempat itu, tak kira dia datang daripada mana, dia adalah sama-sama orang yang mulia sama dengan kita. Ya? Kerana apa? Kerana orang Mekah walaupun dia tuan tanah Mekah yang asalnya, tetapi bila dia berlaku zalim, dia perlu dimerdekakan daripada sikap zalim tersebut. Kita pergi kepada zaman mutaakhir ini. Bila mana jatuhnya rejim apartheid di Afrika Selatan dan runtuhnya tembok Berlin di Jerman yang selama ini memisahkan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat, memberi petanda kepada kita ada upaya yang cukup kuat untuk kita merobohkan apa yang disebut sebagai rasisme ini. Perkauman yang sempit ini mampu untuk kita roboh, kerana di zaman ini terbukti rejim apartheid di Afrika Selatan dan juga tembok Berlin berjaya kita runtuhkan dan bersatunya Jerman Timur dan Barat sebagai saya sebutkan tadi. Ini petandanya. Dan bila kita pergi kepada sejarah tanah air kita, penjajah sejak daripada awal lagi cuba untuk melaksanakan dasar pecah dan perintah, membahagi-bahagikan kaum ini supaya tinggal di tempat yang berbeza, bekerja di lokasi yang berbeza, sentiasa wujud prasangka sesama kaum. Lalu bila muncul di kalangan rakyat Malaysia, tanah Melayu ketika itu, pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum ini, maka mereka di awal-awal lagi dibunuh politik mereka. Antaranya almarhum Dr. Burhanuddin Helmi sebagai pemimpin Melayu pertama daripada gerakan yang saya boleh sebutkan Islamis, nasionalis Islamis, Dr. Burhanuddin Helmi. Tetapi dalam masa yang sama dia boleh bekerja sama dengan begitu erat dan rapat dengan golongan digelar sebagai kelompok kiri. Bila dilihat ada tokoh yang seumpama ini, awal-awal lagi British mematikan karier politik dia, dituduh dia terlibat dengan berbagai-bagai militan dan sebagainya, lalu ditahan dan dipenjarakan dan partinya diharamkan oleh British. Kerana dia melihat bila ada tokoh yang boleh menyatukan pelbagai bangsa ini, maka penjajahan akan berakhir. Bukan sekadar berakhir, bahkan sebagai saya sebut dalam mukadimah tadi, tanah Melayu ini boleh terbina satu tamadun yang jauh lebih hebat daripada tamadun yang ada di negara-negara penjajah tersebut. Lalu dibunuh Dr. Burhanuddin Helmi. Malangnya bukan sekadar penjajah yang membunuh karier politik Dr. Burhanuddin Helmi. Bila negara sudah merdeka, kerajaan yang memerintah negara kita juga, Barisan Nasional juga membunuh karier Dr. Burhanuddin Helmi. Dituduh beliau terlibat dengan subversif, bekerjasama dengan negara jiran dalam konfrontasi di antara Malaysia dan Indonesia. Lalu ditahan Dr. Burhanuddin Helmi, dia bawa ISA, disiksa beliau dalam ISA sehingga sakit teruk, keluar daripada ISA. Beliau meninggal dunia tidak berapa lama selepas keluar daripada tahanan ISA. Itu Dr. Burhanuddin Helmi. Sejak daripada belum merdeka sampai selepas merdeka, penjajah dan pemerintah pasca penjajah tak senang kalau ada watak-watak seumpama Dr. Burhanuddin yang mampu untuk menyatukan penjajah. Dan malam ni saya sebut kepada tuan-tuan, usaha-usaha ini tak terhenti ketika zaman Dr. Burhanuddin Helmi saja. Sampai ke hari ini mana-mana pemimpin politik, aktivis masyarakat, golongan profesional, aktivis pelajar yang ada keupayaan dan kemampuan untuk menyatukan pelbagai kaum dan ideologi yang ada dalam negara kita, maka mereka ini awal-awal lagi dibunuh. Saya sebutkan pada malam ini ada seorang tokoh pelajar di pertengahan tahun 2000 yang lalu, 2004, 2005, tokoh pelajar yang cukup hebat daripada universiti di Lembah Kelang ini, yang mana beliau berjaya menyatu padukan pelajar daripada berbagai kaum, berbagai ideologi di bawah satu platform mahasiswa. Awal-awal lagi beliau dibunuh oleh agensi-agensi kerajaan daripada pergi lebih jauh. Pelajar ini pelajar yang terbaik. Dia pelajar cemerlang, pointer dia 3.8, 3.9 ke atas, yang dapat anugerah dekan, anugerah diraja. Dia dapat beasiswa daripada Al Maktoum Foundation Scotland. Bila tahu sebegini, akhir sekali pihak pentadbiran menyekat dia daripada menerima beasiswa tersebut dan menyambung pelajaran peringkat masternya di luar negara. Kemudian dia sambung master dalam negara kita. Bila sambung master dalam negara kita, habis master juga cemerlang lagi, cuba mohon beasiswa untuk keluar negara untuk sambung PhD. Sekali lagi dia disekat oleh siapa? BTN. Digagalkan kursus BTN-nya
Kerana apa? Semata-mata nak membunuh bakat satu orang anak Melayu yang ada keupayaan untuk memimpin pelbagai bangsa dan budaya dalam negara kita. Ini berlaku. Mereka sanggup membunuh bakat walaupun satu bangsa dengan mereka, sekiranya orang ini ada keupayaan untuk memimpin pelbagai kaum dalam negara kita. Itu tak terhenti, tuan-tuan sekalian. Bila disekat, dia pujuk, dia hentam dan sebagainya, akhir sekali apa yang dia buat, dia tawarkan untuk menyertai UMNO. Yang berbakat ni dia tawar masuk UMNO, bila tak nak, akhir sekali dibunuh. Karier mereka tak dibenarkan sambung belajar dan sebagainya. Ini berlaku dalam sejarah negara kita sampai ke hari ini. Maknanya peranan yang dimainkan oleh hantu-hantu perkauman ini sampai ke hari ini masih lagi dilebarkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dari sudut sejarahnya dan rentetannya. Bila kita bincangkan apa yang hendak kita lakukan dalam membina sebuah Malaysia baru yang lebih harmoni, yang biasanya kalimah yang keluar daripada pemimpin-pemimpin politik kita bahawa perlunya toleransi di antara kaum yang akan menyebabkan kita boleh hidup bersatu padu di negara Malaysia ini. Bagi saya toleransi sahaja ia tidak cukup. Tetapi lebih penting ialah kita membina kepahaman yang mendalam di antara pelbagai kaum yang ada dalam negara kita. Konsep mengilmukan rakyat itu menjadi keutamaan. Tak kira Barisan Nasional ataupun parti dan Pakatan Rakyat mesti mendahulukan menyelesaikan sebarang masalah dengan mengilmukan rakyat. Kita tidak boleh bermain di atas sentimen yang sama dengan mereka, mengapi-apikan semangat kaum ini semata-mata nakkan undi dalam pilihan raya. Baik Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat, benda itu tak terlepas. Lalu kalau kita lihat silibus yang ada di sekolah dan universiti pada hari ini, walaupun ada subjek kaitan dengan hubungan etnik, titas, tamadun dunia dan tamadun Islam dan sebagainya, tapi rohnya tidak sampai kepada masyarakat. Kerana apa? Di celah-celah kita mengajar tamadun dunia tersebut yang memperkenalkan kepada pelajar-pelajar tentang tamadun Islam, memperkenalkan kepada pelajar tentang tamadun Cina, tamadun Indus dan sebagainya, dalam masa yang sama kita meniupkan semangat-semangat perkauman sempit yang merosakkan fikiran masyarakat. Perkara ini tak dibenarkan berlaku. Yang pertama, mesti perkukuhkan perkara tersebut. Yang kedua, dalam konteks kemasyarakatan, pembudayaan dalam masyarakat kita, membuang aspek-aspek negatif yang ada dalam pelbagai kaum. Tak kira Melayu, tak kira Cina ataupun India, yang berlaku zalim, yang menipu rakyat, yang rasuah, perkara ini mesti ditolak. Tak kira mereka daripada mana pun. Yang berlaku baik, adil, memajukan masyarakat, mesti kita terima. Yang ketiganya, bagaimana kita lihat penjajah begitu takut dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Kita tidak boleh habis setakat itu sahaja. Pada zaman ini di kalangan parti-parti politik, khususnya Pakatan Rakyat, tidak boleh melepaskan diri mereka daripada tanggungjawab membina pelapis-pelapis baru yang sifatnya lebih multiracial dan multicultural bagaimana ada dalam negara kita ini. Itu menjadi keutamaan kepada kita. Biar wujud di kalangan kita tokoh-tokoh yang ramai, yang boleh diterima oleh pelbagai kaum. Sama ada kaum Cina, sama ada tokoh itu daripada kaum India ataupun daripada kaum Melayu, sifat kita mesti berbentuk Malaysian, mesti berbentuk kemalaysiaan. Itu keutamaan. Dan yang terakhir yang menjadi lebih penting kepada kita ialah yang menjadi satu momokan yang membahayakan negara kita sampai ke hari ini ialah peranan yang dimainkan oleh Biro Tata Negara. Biro Tata Negara ini perlu ada satu gerakan yang kuat daripada seluruh masyarakat untuk diharamkan Biro Tata Negara. Ramai di kalangan rakyat negara kita, sama ada pegawai kerajaan, pelajar dan sebagainya, bila masuk Biro Tata Negara, mereka akan dimomokkan dengan hantu-hantu perkauman ini dengan menggunakan fakta-fakta yang sempit. Saya pernah terlibat dengan satu program Biro Tata Negara ini. Dia boleh ceritakan bagaimana kerusi Melayu hari ini semakin terhakis, kerusi Cina semakin bertambah. Saya tanya kepada dia kenapa dia sendiri tidak menambah kerusi-kerusi di Terengganu dan Kelantan dan juga di Kedah. Kerusi-kerusi yang Melayunya majoriti dan pengundinya ramai. Baling satu parlimen hampir 100,000 pengundi. Tetapi di Melaka 100,000 pengundi boleh pecah menjadi 3 parlimen. Saya bertanding di Masjid Tanah, pengundi tak sampai 50,000. Kenapa tak diberlakukan begitu? Yang kedua, kerusi Parlimen Greek. Parlimen Greek 75% pengundinya adalah Melayu. Dahulu kerusi itu UMNO punya, milik UMNO, dan di pihak Pakatan Rakyat PAS yang bertanding. Bila PPP bergaduh dengan gerakan berebut kerusi Taiping, akhir sekali UMNO yang beralah bagi kerusi Greek kepada
gerakan dan PPP dapat kerusi Taiping dalam perayaan 2008. Siapa yang khianat? Itu kalau hujah, kita nak berhujah dengan mereka. Tapi kita tidak bermain dengan hujah-hujah begitu. Kerana bagi kita, konsepnya sesiapa yang baik, sesiapa yang sama-sama berniat nak memajukan negara, kita akan bersama-sama dengan mereka daripada bangsa apa sekalipun. Terima kasih pengerusi. Baik, terima kasih banyak.